Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita nak tengok satu lagi topik bertajuk Clean Your Air. Macam mana kita nak clean, kita nak bersihkan kita punya udara. So, salah satu tugas utama sistem imun adalah melindungi tubuh badan daripada sesuatu yang dianggap bahaya. Ini kerja sistem imun kita lah. Dia akan sentiasa memastikan tubuh badan kita bebas daripada bahaya. Itu kerja sistem imun. Termasuklah virus, bakteria, parasit dan juga alergik. Alergik pun akan merangsang sistem imun kita. Sumber biasa yang menyebabkan immunity irritants selain mikrobs seperti bahan buatan manusia atau bahan semula jadi artificial high level, contoh artificial chemical dan heavy metal. Ini bahan-bahan chemical yang ada dekat persekitaran kita, contohnya daripada bahan pencuci ataupun daripada personal care product ataupun daripada perkakasan rumah yang kita tak perasan. Benda-benda ni juga boleh menyebabkan imuniti kita terangsang lah. Ia boleh provoke, suppress ataupun rosakkan kita punya sistem imun. Bahan-bahan ini boleh masuk ke dalam tubuh badan daripada toksik luar dan dalam melalui sistem pernafasan. Kita tak perasan pun kalau udara ni kita tak nampak kan, so kita sedut saja. So bahan-bahan yang ada ni, toksik-toksik di persekitaran ni, kita sedut melalui sistem pernafasan. Terlalu sedikit yang kita boleh buat untuk perudaraan luar, tetapi kita boleh tingkatkan kualiti udara dalam rumah kita. So macam mana kita nak tingkatkan kualiti udara kat rumah? Kalau kat luar ni memang kita tak boleh nak buat apa pun. Kalau kita duduk di kawasan yang sesak ataupun kawasan trafik, memang benda tu, pencemaran udara tu ada lah kan, tapi kita memang tak boleh nak buat apa-apa. Tapi kalau dekat rumah kita, kita boleh tingkatkan kualiti. So macam mana kita nak tingkatkan kualiti udara dekat rumah kita? Antara perkara kita boleh buat untuk meningkatkan kita punya kualiti udara dekat rumah, antaranya keluarkan chemical toksik daripada ruang rumah adalah good start lah dia kata. Contohnya sesetengah chemical yang terdapat dalam udara masuk dan rosakkan lapisan paru-paru. Lapisan paru-paru kita adalah rumah kepada kita punya sistem imun dan boleh menyebabkan keradangan ataupun asma. Bahan-bahan kimia yang berada di persekitaran menambahkan stres dan merosakkan sel ataupun organ lah. Boleh kita kurangkan penggunaan bahan pencuci chemical base ni, ataupun kita cari yang lebih natural lah. Untuk kalau kita tengok kita nak guna kerap untuk nak bersihkan rumah kita tu, kita cari yang lebih natural yang tak ada chemical base ni. Sebab dengan menggunakan chemical base yang kerap ni lah yang akan mengganggu kita punya sistem imun kita. Akan kajian airborne compound yang diteliti terdiri daripada compound yang tak menentu. Ia biasanya digunakan dalam pelbagai produk, termasuklah produk pencuci, insect repellents, air freshener, glue, paint, varnish dan bahan-bahan yang digunakan dalam bangunan. Lalu banyak toksik ataupun bahan chemical yang terdapat dalam persekitaran kita yang kita tak sedar. Kita main sembuh saja kan. So benda-benda yang kita sembuh tu kita kena tengok balik. Kalau dia chemical base, kita kurang-kurangkan sebab semuanya mengganggu. Sebab kita sedut, udara yang kita sedut tu kita tak perasan pun. Tapi dia chemical. Bila chemical ni dia merangsang kita punya sistem imun, dia meletihkan lah kita punya sistem imun. Sebab sistem imun kita ni sepatutnya dia bekerja waktu dia perlu bekerja saja. Tapi kalau kita banyak menggunakan chemical base ni, dia sentiasa bekerja saja. So dia penat lah. Kata apa, sistem imun kita bekerja lebih masa. Bila dia lebih masa ni memang dia akan jadi kronik lah. Dia akan jadi kronik. Mereka akan irritate mata kita, hidung, tekak dan menyebabkan keletihan, sakit kepala, malah dia boleh juga menyumbang kepada masalah kanser. Ni kalau kita menggunakan produk ni dalam jangka masa yang panjang, disebut sebagai kronik, dia juga boleh develop masalah-masalah ni lah. Selain daripada kita elak penggunaan bahan kimia ni, kita juga digalakkan untuk tingkatkan kualiti udara dalam rumah, seperti kita buka tingkap lah. Kita buka tingkap supaya aliran udara tu masuk dan keluar. Gunakan high efficiency particulate air, HEPA filter. Ini kita boleh guna filter lah, air filter yang air filter ni jangan cari yang kecil-kecil tu kan, dia tak sesuai, cari yang besar sikit. Dekor rumah kita dengan tumbuhan yang terbukti membantu membersihkan udara seperti peace lily, spider plants ataupun rubber plants. Kita boleh juga dekor rumah kita dengan menggunakan tumbuhan-tumbuhan hidup ni yang terbukti yang boleh membantu untuk membersihkan udara, seperti kat sini dia kata lilies boleh, spider plants boleh, macam-macam lah tanaman yang boleh kita letak dalam rumah kita yang membantu untuk membersihkan ruang udara. Selain nampak cantik, untuk membantu meningkatkan kualiti udara dalam rumah kita. Untuk udara dekat luar memang kita tak boleh nak in charge lah, kita tak boleh nak in charge. Cumanya kita boleh avoid daripada berada di kawasan-kawasan sesak. Contohnya kawasan yang trafik, kawasan-kawasan yang
kata apa, yang udaranya tak bersih, kita boleh elak. Tapi kalau dekat rumah, kita boleh in charge dengan cara kita kurangkan penggunaan chemical based product, kita kurangkan, dan kita pilih perabot-perabot yang lebih semula jadi, ataupun kita bersihkan udara kita dengan filter. Kita filter udara kita dengan buka tingkap atau menggunakan filter, ataupun kita juga boleh dekor rumah kita dengan menggunakan tumbuhan yang terbukti membantu untuk membersihkan udara. Okay, so itu antara cara macam mana kita nak tingkatkan kualiti udara dalam rumah kita. Okay,